Hai, nama saya Angelina Sudugo dan dalam video ini saya akan membincangkan mengenai topik-topik yang hangat diperkatakan di kalangan masyarakat ataupun media massa dan media sosial, iaitu banjir. Banjir di Malaysia pada bulan Disember 2021 merupakan banjir yang terbentuk akibat daripada hujan lebat yang berterusan di beberapa kawasan dan ia juga diakibatkan oleh lekukan tropika yang merentasi semenanjung Malaysia dari Laut Cina Selatan. Banjir mula terbit di beberapa negeri secara dan ketarannya di Lembah Kelang dan Pantai Timur. Banjir di Lembah Kelang merupakan banjir yang paling ketara memandangkan Lembah Kelang tidak pernah menerima banjir akibat monsun seperti Pantai Timur. Hal ini telah menyebabkan puluhan ribu orang telah dipindahkan dan setakat 21 Disember sebanyak 19 orang telah terkorban dan beberapa lagi orang masih hilang. Banjir ini berlaku ketika tempoh angin monsun timur laut yang datang dari pantai timur semenanjung. Pada masa yang sama, sebuah lekukan tropika terbentuk akibat sistem tekanan udara di atmosfera yang rendah di Selat Melaka dan dinamakan lekukan tropika. Fenomena ini mula terbit pada 14 Disember di perairan Laut Cina Selatan dan tiba di semenanjung Malaysia melalui kawasan Kemaman dengan laju angin sekitar 47 km sejam. Ini telah menyebabkan hujan lebat berterusan di kebanyakan kawasan semenanjung Malaysia yang mengakibatkan banjir yang luar biasa. Masalah ini diburukkan lagi oleh fenomena air pasang di tempat-tempat seperti di negeri Selangor. Kejadian ini telah memecahkan rekod meteorologi di beberapa tempat. Stesen Sentul telah mencatatkan jumlah hujan harian sebanyak 363 mm dan rekod lain di beberapa buah kawasan iaitu seperti Sungai Bonus Tun Abdul Razak telah mencatatkan 273 mm, 253 mm di Jinjang dan 247 mm di Gombak. Dan fenomena banjir ini ataupun kejadian banjir ini telah mendatangkan beberapa kesan sama ada kepada fizikal ataupun alam sekitar manusia. Dan kesan yang pertama seperti kerosakan infrastruktur dan yang kedua adalah ia telah mendatangkan keburukan kepada ekonomi di mana kilang tidak dapat melakukan aktiviti memproses disebabkan oleh banjir dan yang ketiga adalah memberi kesan kepada sistem pendidikan di negara di mana sekolah terpaksa ditutup. Dan banjir ini juga berpunca daripada beberapa aspek sama ada daripada manusia ataupun fizikal. Seperti yang pertama adalah hujan yang berterusan, yang kedua adalah kerosakan pada empangan, yang ketiga adalah hakisan di tebing sungai, yang keempat adalah faktor perhutanan di mana ketiadaan tumbuhan hijau dapat mempercepatkan banjir berlaku. Hal ini diakibatkan oleh hujan yang jatuh ke muka bumi tidak dapat mendadah air. Dan akar-akar tumbuhan tersebut memainkan peranan untuk menyekat air itu daripada terus mengalir ke permukaan bumi. Dan jika tiada tumbuhan hijau, banjir kilat akan berlaku. Dan sekian daripada saya, itu saja. Terima kasih. Ada kolom dan masukan. Ada kolom dan masukan.